generasi muda. Ya, baik, itu saya ada tadi suara-suara sini menyatakan ialah PBB pun tak boleh buat apa, tambahlah kita ada pula mengatakan ibarat anjing menyalak bukit. Tapi kita lihat Tun begitu yakin bahawa suara kita ini akan memberi kesan kalau mula kita melonglongkan, mewawarkan bahawa perang itu adalah satu jenayah. Mungkin feedback yang kita dah terima agaknya. Sebagai contoh, salah satu yang dicadangkan oleh PGPO adalah supaya mana-mana bakal ahli-ahli Kongres ke Parlimen ke pemimpin negara ya, sebelum mereka ini bertanding di dalam sesuatu pilihan raya itu, salah satu agenda mereka hendaklah supaya mereka ini tidak akan menggalakkan sesuatu peperangan. Apa jua kalau ada konflik ya di antara negara, mereka akan menggunakan meja rundingan untuk mengatasi sebarang masalah. Jadi ini adalah satu yang PGPO mencadangkan. Supaya bakal-bakal pemimpin negara ke ahli-ahli politik ke congressman, congresswoman kan, sebelum mereka bertanding, jadi agenda mereka adalah supaya mempromosikan keamanan dunia sejagat. Dia kena ada ikrar ya. Dia kena bai'ah juga supaya tak boleh berperang. Baik, Datuk Seri, kita ada pemanggil Muiz dari Puchong. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Ya. Okey, ini pasal berkenaan dengan menjenayahkan perang ya. Jadi PGPO nampaknya ingin menjenayahkan perang itu, betul kan? Bukan ingin lagi, mau ni, betul ni. Mau, betul nak buat ni. Okey. Tapi bila saya cuba merujuk kepada sumber kita punya, maksud saya Al-Quran dan hadis. Ya. Okey, perang itu dalam Islam bermaksud jihad. Okey, dan jihad itu berbeza dengan perang yang dilakukan oleh imperialis Barat. Kerana jihad di dalam Islam bermakna untuk membuka negara baru untuk diperintah dengan hukum Allah. Ya. Jadi sekarang ni, jika sekarang sebuah negara Islam itu melancarkan perang, adakah itu juga dikatakan jenayah? Seperti mana yang dilakukan oleh negara-negara kafir Barat itu? Seperti kerana ada dalil daripada surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, maksudnya diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal ia amat baik bagi kamu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi di sini berdasarkan ayat Al-Quran itu, maksudnya Allah itu mewajibkan kita berperang, maksudnya memerangi orang-orang kafir yang menghalang daripada Islam itu sampai kepada rakyat tu. Okey, baik. Terima kasih, kita faham maksud saudara. Terima kasih. Ya, Datuk Seri mungkin. Itu secara umum lah ya. Secara umum lah ya, itu berperangan kerana mempertahankan agama. Ini yang berlaku berluas-luasan sekarang ini adalah bukan kerana fahaman agama. Ini adalah kerana politik, kerana ekonomi. Ya, sebagai saya selalu tanya diri saya dan tanya diri saya, kalaulah Iraq itu menjual buah tama, sanggupkah negara-negara yang sedang terlibat sekarang ini di dalam peperangan di Iraq itu masuk dan melibatkan diri? Jadi ini kerana minyak, itu sebab United States, Britain, negara-negara bersekutu terlibat. Jadi mereka inilah yang kita nak menjenayahkan mereka ini kerana mereka ini telah melanggar tata susila kemanusiaan. Mereka ini telah flout international laws. Mereka ini tidak menghormati langsung undang-undang perundangan antarabangsa, the laws of humanity. Ya.
memang dalam agama Islam pun kita kata kalau dalam peperangan itu, kalau kita bertemu dengan mereka-mereka yang ingin menyerah diri, kita harus terima mereka dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh pergi memusnahkan tempat-tempat rumah-rumah ibadat. Tetapi apa yang berlaku sekarang, kalau dilihat di Iraq, semuanya telah musnah. Bukan sahaja dimusnahkan, rakyat Iraq dibelah bahagikan antara Syiah, Sunni, Kurdis. Jadi, dan yang lebih menonjol ialah bagaimana rakyat Iraq menerima hukuman sebagai prisoners of war. Jadi tidak ada langsung penghormatan oleh negara-negara bersekutu terhadap International Convention. Jadi kalau dalam agama lain, ini ialah kerana yang kita nak menjenayahkan ini adalah mereka-mereka ini yang tidak menghormati langsung terhadap international laws, humanitarian laws. Mereka adalah buku-buku, adalah manual, dan dalam latihan ketenteraan mereka juga mereka sebutkan bagaimana prisoners of war ataupun tahanan perang harus dijaga. Tetapi apa yang berlaku atas tanah tidak sama seperti mana apa yang dilatih ataupun seperti mana yang dilaung-laungkan. Mereka sebut pasal demokrasi, human rights, tetapi mereka ini yang melanggar human rights dan melanggar prinsip demokrasi. Itulah sebabnya yang kita nak menjenayahkan mereka ini. Kita nak criminalize war ini. Dan mereka ini oleh kerana mereka terlalu fikir mereka adalah kuasa besar, mereka fikir mereka tidak tertakluk kepada international conventions, tetapi kita telah membuktikan bahawa mengikut perundangan antarabangsa, sebagai contoh ya, dalam Constitution United States ada juga disebut bahawa mana-mana treaty juga adalah sama setarafnya seperti mana Constitution United States. Ya. Baik, kita terima, sebenarnya nak pergi pada Alwizah tapi nampak ada pemanggil lagi ni. Tuan Haji kita, silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya. Haji Dahlan. Ya, Haji Dahlan, silakan. Ini berkaitan dengan jenayah perang ni, tapi orang yang terlupa satu ni yang port lobby ni. Lobbyist. Ini yang hipokrit yang paling dahsyat, port lobbyist di Washington dan di England. Di England dengan Amerika perang di Iran, dia proxy war, bukan dia orang yang nak perang. Dia berperang untuk bagi pihak Israel. Ya. Itu aja. Di port lobby yang terlepas daripada jenayah perang ni. Bagaimana nak tangkap mereka? Batu api itu ya. Terima kasih. Baik, kita akan jawab soalan Tuan Haji itu sebentar lagi. Jangan kemana, teruskan bersama kami. Hello Malaysia.